ke syurga, amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi hari ini saya rasa seronok sangat sebab dapat juga selama ni saya dapat peluang berceramah di merata-rata tempat, dan ini ada antara tempat laluan saya lah. Hari ini dapat singgah untuk berceramah dengan tajuk rejuvenasi diri menuju redha Allah. Itu tajuk dia lah. Jadi apa maksud rejuvenasi? Apa maksud rejuvenasi? Jangan risau, kalau penceramah tanya, biasanya dia jawab balik semula kan? You all tak payah jawab, buat macam nak jawab lah, buat macam nak jawab, tapi saya akan jawab kan? Cikgu-cikgu rejuvenasi ni apa? Saya tahu cikgu-cikgu tahu, tak apa, biar saya jawab, tak apa. Rejuvenasi ni berasal daripada perkataan bahasa Inggeris rejuvenate. Mana cikgu bahasa Inggeris? Masa ni lah dia menyesal jadi cikgu bahasa Inggeris. Tak adalah, saya tanya je, saya tak suruh jawab pun. Apa maksud rejuvenate? Maksud rejuvenate ni adalah, apa maksud rejuvenate? Apa maksud rejuvenasi? Maksud rejuvenate ni adalah meremajakan. Meremajakan. Ada satu kata-kata dia menyebut rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Remajakan diri kita, kalau tidak kita menyusahkan orang. Maknanya mengubah diri kita. Kadang-kadang nampak je muda, tapi perangai macam orang tua. Cakap ni tak boleh lah, malah lah, macam tak boleh je, tu perangai orang tua. Tapi kalau remaja, okey, salah pula, boleh je, tak masalah. Bila? Sekarang kan? Saya nak semua dapat A, boleh, tak masalah. Kecil punya hal lah, macam tu. Rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Siapa yang rasa dia tak boleh, siapa yang rasa dia tak boleh, rasa macam susah sangat belajar ni, betul kan? Dia rasa susah, berhenti sekarang, senang, keluar dari sekolah ni, jangan menyusahkan orang lain. Ni kau dah tak nak belajar, kau kacau pula orang lain kan? Macam tu lah maksud dia. Jadi rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Meremajakan ni bukan secara perkiraan, sebab kalau dah tua tu tetap tua kan, tetapi secara maknanya mengadaptasi kehendak dan keperluan semasa. Contohlah macam cikgu-cikgu, dia orang semua kalau pakaian dia, saya tengok semua up to date. Tudung dia tudung-tudung terkini. Mana ada tudung-tudung yang lama-lama? Tak ada. Dengan style dia, ada tu yang jadi yang tarik, yang tengok bawa tepi sini macam tu kan. Ada tengok kan, ada brooch kan, ada kalau yang pattern yang tudung labuh pun yang jenis kain yang mahal kan, yang tu macam tu lah. Lepas tu name tag, name tag tak ada, name tag sama daripada simpang kampung boleh baca dah nama dia. Besar name tag dia tu kan. Macam tadi saya nak tengok nama pengetua, saya curi-curi kan, Cik Safuat nampak kan? Jadi makna kata dia disesuaikan dengan kena semasa. Saya dengan kawan saya dulu, ada orang share gambar masa reunion 10 tahun lalu. Jadi masa tu fashionnya lain. Jadi bila dia masuk dekat dalam media sosial, kawan-kawan semua message dalam grup, kalau kau kawan aku, tolong remove gambar tu. Dia marah sebab gambar tu tidak menggambarkan diri dia hari ni. Dia malu tengok gambar lama dia, muka selenga macam korang lah kan, rambut pun ada yang kembang, ada yang macam ni, ada yang kuncup, ada yang macam kau mandi ke tidak ni, macam tu lah kan. Macam tu lah kaedah ni kan. Sedangkan kita ni sepatutnya kemas kan? Patutnya kemas. Jadi hari ni dalam mengubah diri kita, saya nak bawa kita menjadi seorang yang berjaya, baik para pelajar, baik guru-guru, baik kaki tangan, semua yang ada pada hari ini, termasuk diri saya sendiri, untuk ubah diri kita. Sebab dalam peristiwa hijrah Nabi kata apa? Nabi kata tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata tak ada lagi dah. Tak ada penghijrahan selepas Fathu Makkah, yang ada cuma niat dan jihad. Maknanya, dah habis dah ceramah ni. Maknanya
Maknanya niat sendiri pun susah. Niat sendiri susah. Kadang-kadang orang cakap, kau ni bawa-bawa lah berubah. Cuba kau bawa berubah. Apa salah? Aku okey je, apa masalah kau? Dia tak boleh terima bila ditegur tentang perubahan. Bukan semua orang boleh berubah. Macam kita kawan-kawan ni kan, ni saya tengok pun saya tahu. Siapa sokok saya tahu. Saya tunjuk saya boleh tahu. Saya tengok bibir, saya tengok muka, kau punya tekstur pipi boleh tahu. Saya tunjuk 3 orang yang sokok Dia siapa yang menunduk tu sokok kan susah pun dia sebenarnya macam tu lah. Macam sebenarnya kita nak ubah diri kita sebab apa? Kenapa sokok? Kenapa sokok? Satu soalan, kenapa sokok? Jap. Nak jawab angkat tangan. Kau jangan jawab bila aku tanya kau jangan jawab macam tu. Itu dah biasa sangat lah. Siapa nak jawab ni? Angkat tangan. Cepat. Apa sebab sokok? Bila suruh jawab tak ada jawab macam tu kan. Apa benda? Kan? Sedap dia kata. Siapa cakap sedap? Saya nak buat satu contoh sebatang rokok. Aku kunyah sampai habis. Kata sedap tu. Apa hukum sokok? Orang perempuan. Belajar perempuan. Apa hukum sokok? Haram. Tapi nak bagi tahu susah nak berhenti. Susah nak berhenti, tetapi ramai yang tak sedar bila diisap rokok. Termasuklah cikgu-cikgu lelaki. Saya pesan yang isap rokok lah. Bukan senang nak berhenti. Tapi ada yang tak sedar bila diisap rokok, udara yang pergi ni, kadang-kadang asap tu pergi pada orang yang tak merokok, dia macam tu, tapi dia terambil juga sikit, yang terkumpul akhirnya bawa pada penyakit barah, penyakit lain-lain pada orang lain. Orang tu tak tahu, tapi dalam hari kiamat besok semua tahu. Oh, puncanya pada dia. Habis cakap kau nak maafkan dia, oh tak dapat dia, aku nak tuntut pada dia. Tak pasal-pasal aja ambil hak orang. Tak pasal-pasal dia datang ke mudarat pada orang lain. Nak tunjuk susahnya nak berubah. Saya pernah berceramah dekat satu masjid di Pulau Pinang. Masjid Simpang 4 sebelum jambatan yang kedua, Masjid Sultan Abdul Halim tu. Ada satu simpang 4, ada masjid kat situ. Dekat dinding masjid tu ada fatwa pengharaman rokok. Fatwa pengharaman rokok adalah dalil ayat Quran, hadis kan, kenapa usap rokok ni, kenapa hukum ni haram. Kemudian kesimpulannya maka hukum usap rokok adalah haram. Ada seorang pakcik tu dia boleh baca tu sambil dia merokok. Tu saya kata bukan senang nak ubah, tetapi itu yang Nabi sebut. Itu yang Nabi sebut. Nabi kata tak ada penghijrahan selepas Fatu Makkah, yang ada cuma niat dan jihad. Niat satu perkara susah nak buat. Kita aku nak jadi seorang pelajar yang berjaya. Kadang nak sebut tu pun macam malu nak sebut dengan orang. Sebab kita takut orang nak pelakan kawan kita ni yang jenis macam ni kan. Aku nak berjaya. Nak berjaya kawan-kawan sama. Itu satu. Yang kedua, jihad, perjuangan nak melaksanakan apa yang kita nak buat. Syamsul Amri bin Haji Ismail dulu sekolah kampung, sekolah kebangsaan Pak Roy kan, tak ada apa-apa pun. Arwah abah saya kerja kilang dan lok pilo, kilang buat tilam, buat bantal, gaji RM300, RM150 setengah bulan dapat, setengah. Hantar saya pergi tadika dulu naik basikal, rasa macam orang kaya sebab ada kursi buluh yang lekat dekat palang tu, rasa macam besar sangat. Masa tu tak mengerti, tak faham maksud susah lagi. Tapi mak abah kita saya nampak lah mak macam mana rumah papan kayu sewa, lepas tu dapat pindah ke satu rumah dekat Paroi kan, rumah murah, rumah rakyat kan. Alhamdulillah saya membesar dekat sana, masuk sekolah kampung sekolah kebangsaan Paroi. Setiap pagi tahu apa kena buat? Setiap pagi daripada darjah 4, darjah 5 tu dah kena bangun pukul 4.30 pagi, kena bangun pukul 5 pagi bangun. Kenapa? Kena tolong bungkus si lemak, kena gentil ke karipap, kena ni golek-golekkan gula donat tu dekat apa, kuih donat tu dekat gula kan. Tahu tak apa saya cakap kat hati saya? Saya cakap kan, kenapalah aku lahir dalam keluarga ni. Tu ayat saya. Kenapa aku lahir dalam keluarga ni?
Kawan-kawan aku semua tidur lagi ni. Kita marah buat kerja ni. Apalah. Lepas tu mak lah kata, bangun. Kau apa dah ni? Bangun. Alah. Bangun. Yang paling kau orang marah kan, setiap pagi bangun sebab kau marah, sebab mak kau suruh kau bangun dengan tahap kau dah bangun. Kau dah bangun, kau duduk kat kursi tu, mak kau bising ni, bangun, dah bangun. Tu, dan kemudian saya ingat lagi bangun pagi, lepas tu dah siap-siap tu, baru nak siap pergi sekolah. Sebelum pergi sekolah kena hantar dulu barang tu kat kedai, hantar kat kedai mamak kat depan, dekat simpang depan kampung Pancur tu, hantar kedai bird nama dia, kedai abu, hantar kat sana. Bila dah hantar kat sana, kemudian setiap hari dah sampai tu ambil pula dulang semalam, dulang nasi lemak semalam dengan kuih semalam. Dia akan tulis berapa tak habis semalam, balance tinggal berapa. So lepas hari seminggu, dalam hari Sabtu hari Ahad, Cik Abu ni, arwah Cik Abu ni akan bagi dua-dua arwah dah. Cik Abu ni pun bagi dah berapa duit hasil jualan seminggu tu. Dapatlah 120, dapatlah 80 seminggu. Lepas tu masuk dalam bekas duit belanja sekolah dulu kan. Sekolah rendah dulu cukup 50 sen, 70 sen kan, 30 sen. Dulu nasi lemak saya lah, zaman Cik Safwan lagi lama lah kan. Zaman saya dulu nasi lemak 20 sen. Lepas tu naik, dah naik 25 sen dulu. Saya cakap ni makan dekat bawah wakaf tu kan, makan, ya Allah Akbar. Dulu saya yang paling saya tak faham, bila saya dalam kelas dapat nombor 8 dalam kelas, biasanya nombor 4 juga, dapat nombor 8 kena rotan. Dapat nombor 8 dalam kelas, nombor 8 kena rotan dengan abah, kena sebat. Tak faham betul. Kawan aku tu nombor 11 sekali, hilang ni bapak dan hantar pergi sekolah. Kenapa? Aku tak adalah bodoh sangat, yang bodoh tu elok bapak dia. Kan? Seolah-olah macam salah ke aku dapat nombor 8 kan? Nombor 4, nombor 3 okey, nombor 2 okey. Nombor 8 asal terus sangat. La ilaha illallah, kena sebat. Saya ingat dia buat latihan matematik tu, tak boleh tak lurus gambar lukisan tu. Abah saya rotan tangan saya, lurus macam pembaris dah tangan ni kena buat. Tapi nak cerita pasal bangun pagi tu, bila saya dah keluar masuk sekolah sama penuh, lepas tu dah masuk universiti. Tapi walaupun saya masuk sekolah sama penuh, bila balik cuti tetap kena buat benda-benda tu. Balik sekolah orang tu bawa saya delap daun pisang tu kan, sebab besok nak bungkus, lepas tu nak koyak kan, nak layukan buat koci semua. Saya buat hari tu, tahun lepas hujung tahun tu saya duduk dengan adik-beradik saya, sebab lepas saya keluar dia orang pula sambung kerja tu. Saya duduk dengan dia orang minum pagi kan. Kau tahu tak, itu balung ceramahan, balung cerita lah. Balung cakap kan, masa aku buat kerja ni masa balung buat kerja tu kan, balung cakap apa tau, kenapa lah aku lahir dalam keluarga ni. Tu lah balung cakap. Lepas tu adik-beradik saya, si Angah, Alang, lepas tu kembar dia orang tu cakap, balung kita orang pun cakap macam tu dalam hati, dia kata. Dia kata. Tapi bila kita orang dah keluar, bila kita masuk universiti, baru kita faham kenapa mak kita suruh buat benda-benda ni semua. Mak kita suruh buat kita buat benda ni semua supaya kita faham erti susah, tahu susah tu macam mana kan. Kau nampak cikgu-cikgu ni pakai lawa-lawa ni, keringat, memang betul cikgu tu duit banyak. Kau tanya cikgu ni hutang sebulan berapa, bayar kereta berapa. Kau nampak kereta mewah depan tu, nampak tu kan. Tu Altis tu, maaf, 2205 siapa? SYJ ke tu. Lepas tu ada yang Ezora tu saja je, dia sebenarnya ada kat rumah kita lain kan. Senang kalau kena cakap apa, kena cakap pun dia redha kan. Tak, dia orang semua komitmen. Tanya cikgu ni, laki suami isteri komitmen kurang-kurang 10,000 sebulan. Saya cakap dengan you all satu perkara, kita ni nak ubah diri kita ni, meremaja punya ubah ni bukan tu apa cikgu ni buat. Mana, tanya cikgu, mana ada camah motivasi dulu? Mana ada camah motivasi? Belajar rajin-rajin ni anak-anak semua. Kita mana ada? Dulu tak ada. Dulu kami ada penceramah tetap di rumah, namanya Mak.
Bising, itulah motivasi kami. Itulah. Kau nak belajar, belajar. Tak nak belajar, sudah. Bayangkan macam mana semangat datang. Kau nak belajar, belajar. Tak nak belajar, sudah. Semangat tak rasa? Memang tak semangat. Satu lagi. Kalau kau nak jadi orang, kau belajar. Ayat dia. Tu satu lagi. Kau nak jadi orang, kau belajar. Kita pun terfikir, selama ni aku bukan orang ke apa? Buat salah sikit usik adik, bab kena sebat dengan ayah. Abah sebat bertanda-tanda. Yang best tu mak masuk dalam bilik menambah perisa. Iya. Korang sekarang kena berdiri atas kursi, tiba-tiba mak ayah datang sekolah, komplain. Apa pun tak boleh. Denda pun tak boleh. Apa tak boleh. Nak jadi apa korang ni tak tahulah. Itu sebabnya kita nak ubah you all ni, beritahu ni supaya fikir nak ubah nasib diri masing-masing. Hari ni kita boleh gelak-gelak, boleh suka-suka. Tapi proses ni sekejap je. Mana form 5 no form 5? Form 5 no form 5? Kecil form 5. Okey. Form 5 tengok. Tanya lah yang form 5, cuba fikir balik. Korang tinggal berapa bulan ni nak duduk kat sekolah ni? Cuba fikir. Macam baru semalam punya form 1. Macam baru lagi, tiba-tiba dah form 5. Rasa besar sangat. Yang form 4 tak sabar nak jadi form 5. Kan? Tapi hakikat dia tanggungjawab besar. Tekanan makin tinggi. Result periksa nak kena bagus. Sampai hari ni sebenarnya bukan tekanan yang sebenar tau. Tekanan yang sebenar, yang form 5 ni tadi, nanti yang duduk sebelah tu bukan yang perempuan yang tadi yang duduk sebelah kan, kau punya BFF kau tu, best friend forever. Tanyalah cikgu-cikgu ni, terutama cikgu perempuan, berapa ramai yang ada BFF dia bila dah keluar pada sekolah, mana pergi BFF? Keluar result periksa kau, keluar result periksa. Kalau bodohlah keputusan kau tu, kau nangis seorang. Kalau sekejap, yelah sabarlah. Itulah sekejap, dalam 5 minit. Sabar. Kau pergi dulu tak, kau sabar. 5 minit paling lama nak teman dengan kau. Keluar daripada sekolah ni, realitinya kau akan tengok. Masa itulah kau tahu, kenapalah aku tak belajar dulu. Kenapa aku tak belajar? Ingat boleh tiba-tiba jadi pengetua. Ingat tiba-tiba boleh jadi guru penolong kanan, jadi guru yang mengajar subjek sains. Ingat tiba-tiba. Kami pun melalui proses sama macam you all duduk macam ni. Macam tu, sama. Sama. Itu sebabnya nak berjaya dalam hidup ni 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang, dia bukan tiba-tiba. Tapi kalau you all berpuas hati dengan kedudukan sekarang, berpuas hati nak main-main macam ni, satu hari nanti you akan menyesal. So saya kata yang form 5 tu ni kan, sekarang ni form 5, umur 17 tahun lah kita ambil. Ada yang dah cukup umur 17 tahun. 10 tahun lagi umur jadi berapa? 27. 10 tahun lagi 27. Yang bestnya terserempak dekat pasar malam Sungai Rambai. Weh, ya Allah, lama tak jumpa kau. Dah 10 tahun aku Kau buat apa sekarang? Soalan yang paling menakutkan pada orang yang gagal dalam hidup. Tanya cikgu-cikgu, berapa ramai yang bila sekolah buat reunion, nak jumpa balik, berapa ramai tak datang sebab tak sanggup dia tanya soalan tu. Tenanglah, nanti orang tahu abang kerja apa. Suami isteri berbual, abang tak pergi ke reunion sekolah Sungai Rambai? Tak pergi ke? Salah. Abang ni siapa? Dia orang tu siapa? Ayat tu kan keluar. Masa tu lah jumpa kat pasar malam tadi. Aku sekarang ni doktor pakar dekat KPJ. Oh ya ke? Wah, kau buat apa sekarang? Tak apalah, tak payah tahu. Okay lah, aku dah hal ni. Kenapa? Sebab malu, tak nak ditanya soalan-soalan macam tu. Ya. Tu sebab cikgu-cikgu ni mengajar korang, marah korang ke apa semua, marah jerit dengan korang ni sebab apa? Sebab apa? Cikgu-cikgu marah, cikgu-cikgu jerit dengan korang ni sebab apa? Sebab apa?
Saya memang taklah. Yang tadi yang memula tadi betul lah, sebab nak kita berjaya, betul. Tak, macam ni lah, simple je lah. Yang dapat yang SPM tadi, calon SPM berapa? Calon SPM 123. Oh, cantik nombor kan. 123 orang, semua orang dapat straight A's. Cikgu yang mengajar SPM semua orang naik gaji RM100, betul? Tak betul. Kau boleh hangguk pula. 1 sen pun tak naik. Cikgu ada kepentingan apa kau dapat semua A? Kau dapat semua A, kau dapat cemerlang, kau naik pentas, kau dapat anugerah, kau dapat sumbangan YB kawasan pun mulalah bagi duit, mulalah bagi itu, bagi ni. Cikgu tak dapat apa. Cikgu tetap mengajar macam biasa. Tetap waktu cuti sekolah tiba-tiba kena datang mesyuarat nak penyelarasan, nak daftar budak baru pula. Alah, hai. Asyik-asyik aku je ke pengakap, la ilaha illallah contohnya. Nah, saya cerita realiti. Cikgu ni tak dapat apa pun. Saya cakap kawan-kawan fikir satu benda je. Satu benda je kau fikir. Itu pintu pagar sekolah tu. Pintu pagar sekolah kan. Soalan saya simple je. Berapa ramai bekas pelajar SMK Sungai Rambai yang kau tengok masuk balik dalam sekolah ni, jumpa cikgu cakap terima kasih, dia dah berjaya? Berapa ramai? Berapa ramai? Kalau ada pun sebab sijil tertinggal lah, apalah, minta boleh tak sahkan saya pernah sekolah kat sini. Tapi cikgu tetap mengajar macam biasa. Itu sebab Datuk Dr. Usman Awang kata engineer, lawyer, pilot, ahli tokoh korporat ke, semua yang hebat-hebat semuanya bermula dengan seorang guru biasa ni. Ya. Nak bagi kau sedar, cikgu tak ada keuntungan apa-apa. Mak ayah lagi lah. Mak ayah suruh kau belajar. Mak kau pun tak belajar kadang-kadang, tapi suruh kau belajar. Sebab apa? Jangan jadi macam dia. Tapi kalau ada mak ayah memang dah berjaya, lagilah dia nak kau lagi hebat daripada dia. So belajar. Prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Kedua, komitmen kena ada. Kelas kena datang, jangan ponteng. Hari ini terbalik dah dunia ni. Dulu budak-budak merangkak. Saya ingat Pak Ngah saya, maklum saya dulu, nak pergi sekolah dekat Pahang dulu, masa dia pernah duduk dekat Pahang. Nak pergi sekolah, maklum dengan Pak Ngah saya, ada seekor anjing, nama anjing tu Putih, yang kena bawa dia ikut jalan semak-semak ni nak pergi sampai ke jalan utama. Kalau anjing tu berhenti, tegak telinga ni, dia pun berhenti. Sebab apa? Takut ada binatang buas lalu. Kasut mana kasut? Kasut sangkut dekat tengkuk sebab takut rosak kalau jalan dekat dalam lumpur tu semua. Sampai dekat jalan utama baru naik bas sampai kat sekolah. Korang ada jam tu? Tak, hantar sampai depan kelas. Kalau boleh sampai kat meja hantar. Nah, duduk senyap, belajar atau belajar. Gosok kepala. Susah dulu. Lepas tu mak saya cerita menangis sebab apa? Darjah 2 dah kena berhenti sekolah sebab kena jaga adik-adik. Ya, dulu susah, sekarang macam mana? Tu cakap, orang dulu susah, kita ni mudah semua. Semua ada depan mata dah. Semua ada depan mata. Dipermudahkan lagi dengan bantuan-bantuan, pelbagai jenis bantuan. Cikgu-cikgu photostat lah semua. Okay, kelas ambil. Tu yang kecewa sangat dia. Dia dah lah photostat, pakai duit sendiri, tak boleh claim nak tu. Keluar gaji, duit sendiri cikgu. Mana ada setiap guru hari ini kita bekalkan, kementerian bekalkan peruntukan untuk salinan, untuk photostat dan sebagainya sebanyak RM500 seorang setahun. Tak ada. 100 tahun tak ada. Sendirilah. Saya dulu sempat jadi cikgu dulu. Saya jadi cikgu dekat SRJKC Pehua yang pakai Colgate tu. Stencil kan. Iya, dulu pakai kertas perang tu. Saya sempat jadi cikgu sekejap. Saya sempat jadi guru. Saya dulu mula jadi sekolah apa? Jadi cikgu ganti dekat sekolah menengah Bukit Mewah. Ganti ada cikgu Raihana tu bersalin, ganti dengan cikgu Kalai tu pula, dia naik pangkat khusus. Saya sempatlah ganti dan sebulan lebih.
Lepas tu saya naik pangkat. Saya ditawarkan jadi GSTT, Guru Sandaran Tidak Terlatih, dengan gaji 494 RM50 sebab SPM. Kalau STP 794 RM50. Jadi cikgu SRJKC Pei Hua Seremban, Sekolah Cina. Hampir setahun saya mengajar. Akhirnya saya ambil keputusan saya tak boleh mengajar. Saya tak boleh jadi cikgu. Saya tak layak jadi cikgu. Sebab kalau aku terus jadi cikgu, tak tahulah berapa ramai budak ni akan terbunuh kat tangan aku. Sebab saya tidak sesabar guru-guru yang hebat yang ada kat sekolah ni. Saya tak sama. Saya kata tak boleh. Aku tak boleh jadi cikgu. Janganlah. Saya terlalu muda, terlalu mentah untuk mengajar masa tu. Tak boleh. Terus saya berhenti. Saya terus saya ditawarkan untuk sambung belajar di Diploma in Public Admin di UiTM di London, Alu Gajah, Melaka. Lendu. Kemudian disebabkan result peksa saya luar biasa, waktu final exam di final year, saya dan 6 lagi sahabat wanita sahabat perempuan saya dalam diploma, 7 orang saja daripada UiTM Melaka tu layak sambung degree in law di Shah Alam. Saya seorang lelaki. Tapi dekat sana ada berapa ramai? Ada lebih kurang 8 kelas. Alhamdulillah waktu grad tinggal 3 kelas je. Yang lain semua kena buang. Sebab bukan senang. Jadi kalau dalam kelas tu memang calon kelas rep, ketua kelas confirm saya. Sebab tu jantan yang tinggal dalam kelas tu. Betul tak? Bukan nak cerita apa. The going gets tough, the tough gets going. Makin lama makin susah hidup kita ni, bukan makin senang. Tu sebabnya cikgu suruh belajar. Kau dengar ayat cikgu cakap, apa nak jadi dengan kamu ni? Biasa dengar tak ayat tu? Apa nak jadi dengan kamu ni? Satu kan. Ayat yang kedua yang biasa kita dengar, kamu sedar tak peksa berapa hari lagi? Dua. Dan ayat yang paling popular cikgu biasa sebut, kamu tahu tak zaman saya dulu, tak habis zaman dia. Betul tak? Itu biasa sebut. Itu biasa. Sebab cikgu ni melalui proses yang pelbagai. Komitmen, datang kelas. Jangan mentah itu saya kata dah terbalik dah dunia ni. Dulu punya susah nak pergi sekolah. Sekarang tak. Budak-budak tak pergi sekolah. Pengetua pula dengan cikgu-cikgu buat lawatan kat sekolah. Apa jadi dengan budak ni? Dah mampus ke belum budak ni? Berlaku di sebuah negeri di Semenanjung ni. Cikgu dapat mesej, minta maaf cikgu, anak saya tak dapat hadir ke sekolah. Dia demam, tak sihat dah 3 hari dah ni. Dia demam. Oh ya ke? Yang dapat pula ustazah, semoga Allah memberkati dan memberi kesembuhan kepada dia. Ya, saya doakan. Rupanya yang hantar mesej tu budak tu sendiri. Itulah canggihnya kejahatan dan kemungkaran budak-budak hari ni. Sebab mereka begitu akrab dengan syaitanir rajim. Macam tu. Iya. Itu sebabnya hari ni boleh pula pergi buat lawatan kat rumah tu, tengok kenapa tak pergi sekolah. Tolonglah datang sekolah ya, tolong datang sekolah. Saya pun heran kenapa jadi macam tu sekarang. Ketiga, fokus. Dalam belajar ni kena fokus. Macam hari ni kan, dengar ceramah kena fokus. Tengok penceramah ni cakap apa. Jangan tengok siapa yang menyampaikan, tengok apa yang disampaikan. Yang keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena ada. Pakaian tengok macam mana, kasut macam mana, rambut macam mana. Korang ni memang tak pandai pakai minyak rambut ke apa? Yang rambut sikat lelok, yang seorang macam sarang burung, yang seorang macam la ilaha illallah, aku tak tahu nak cakap lah, saya tak nak tunjuk lah, saya nampak tu saya tahu, saya tak nak tunjuk benda satu. Kan kau terasa. Aku ingat kalau cek betul-betul ni, panggil ni Kementerian Kesihatan cek, aku tak tahu berapa ekor dapat tu kat kepala tu. Bukan kutu nak, tikus mondok ke tu. Tak, cuba tak. Pernah tak kau tengok diri kau kat cermin? Macam mana? Elok ke tak elok muka kau nak pergi sekolah ni? Pernah tak tengok? Arwah abah saya cukup marah dulu kalau baju tu, kalau side tu tak kena pun marah dia. Kita gosok sendiri, iron baju sendiri. Kemar macam tengok, saya nak memang sikat dah tak relevan ke sekarang? Kau memang pakai sanggul mak kau je ke apa? Tolak ke belakang macam tu je.
bubuhlah minyak sikit ataupun perapikan rambut tu sikit biar kemas, nampak senyum tu. Taklah sakit sangat jiwa cikgu kau tengok muka kau tu. La ilaha illallah, budak ni lagi, ya Allah, macam tu cikgu rasa. Tu sebab bila hari report card day cikgu, jangan sorok-sorok, cakap je tu terang. Cikgu-cikgu ni kadang bila cakap dengan mak ayah ni baik sangat bahasanya. Macam mana dengan anak-anak saya cikgu? Dia ni okey sebenarnya, cuma yalah kan main. Lepas tu tapi saya yakin kalau dia usaha lebih sikit, insya-Allah dia boleh berjaya. Nyampahnya aku lah cikgu. Cikgu cakap je tu terang. Macam mana anak saya cikgu? Itulah. Saya hari-hari doa bila budak ni nak pindah sekolah. Kenapa pula cikgu? Perangainya teruk betul. Tak, bukan berarti duduk diam dalam kelas. Saya puas dah menegurnya. Sebenarnya kok siapa? Kok ayah ni ke? Kok mak ni ke? Cakap tu. Geram pula aku rasanya. Ataupun cikgu, macam mana anak saya cikgu? Macam inilah. Ini senarai kemungkaran yang anak encik lakukan daripada pagi sampai ke petang. Payah sangat. Bukan apa, kita ni disuruh apa? Mak ayah suruh datang sekolah buat apa? Tu je. So disiplin jagalah. Bila disiplin tak jaga, contohnya ada buat benda-benda tak baik, pergi sekolah bawa benda yang tak dibenarkan, bawa handphone, bawa vape, bawa rokok, bawa macam-macam barang. Lepas tu kena tindakan disiplin, kena gantung sekolah 2 minggu. Percaya kau takkan berjaya dah. Macam tu je dia. Sebab apa? Terganggu dah masa belajar. 2 minggu yang sangat kritikal kau tak ada kat sekolah. Buli dan sebagainya. Ni kau buli-buli budak kan, ni buli-buli orang yang bawah pada kau kan. Ni nak cerita, buli sebenarnya kesan pada orang yang dibuli ni, traumanya berpuluh tahun. Bukan masa tu je. Betul. Apa pun ni bunyi cek-cek-cek tu? Bunyi kipas. Dia bila didera tu 10 tahun 20 tahun lagi, boleh jadi yang kena buli ni cari balik orang yang buli dia. Tu kita tak nak. Dan last kali kena ada keberterusan, konsistensi, istiqamah. Kita ni dalam belajar, nombor 1 kena jujur. Kalau tak faham, cakap tak faham. Bila cikgu tanya, faham ke tak? Macam ni lah. Cikgu tanya, faham ke tak faham? Macam tu lah. Koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, macam tu. Cikgu pun tak tahu kau faham ke tidak budak ni. Saya tanya ni, kamu faham ke tidak? Cikgu tanya, kamu faham ke tidak? Yang seorang tu mana tanya, kelas ada apa-apa soalan? Dia mentak lah. Kelas ada apa-apa soalan? Yang seorang tu pandang orang lain. Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Yang seorang kelas ada apa-apa soalan? Kemas barang dah habis lah ni. Ataupun kelas ada soalan, cikgu saya ada satu soalan cikgu. Mulalah setan yang lain tu. Apa tanya soalan siut? Itulah masalahnya. Itu sebab kita kena ubah. Kenapa? Kenapa dengan ilmu? Cantik teluk pantainya landai, tamat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Sampai masa dicampakkan ke mana-mana, campaklah ke mana-mana pun, bila dah keluar daripada sekolah, kita boleh hidup. Sebab apa? Sebab ada ilmu. Sambung degree, nak sambung degree, mana-mana universiti pun boleh masuk. Sebab apa? Sebab result bagus. Sebab kita belajar. Tak naklah jadi macam orang yang berburu ke padang data. Pernah dengar tak pantun tu? Mana cikgu bahasa Melayu? Cikgu bahasa Melayu dah menyuruh cikgu belakang, janganlah tunjuk aku. Cikgu lah seorang je cikgu bahasa Melayu. Tu belakang, dia geng bahasa Melayu memang duduk dekat-dekat macam tu. Berburu ke padang data. Cikgu-cikgu biasa dengar kan pantun tu? Berburu ke padang data. Mana orang berburu kat padang?
Berburu ke padang datar. Tak ada orang berburu kat padang. Sebab dekat padang orang nampak apa binatang ada. Nampak binatang. Ada binatang tak? Tak ada. Orang berburu kat mana? Hutan. Tahu pun. Tapi nak sedap, orang pemalas ni cakap apa? Orang yang pemalas, yang ambil mudah ni, tak apalah, berburu kat padang datar pun dapat lah. Dapat apa? Dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki tu apa? Belalang. Cengkerik. Dia berburu ke padang datar, dia dapat rusa, dia dapat belalang, dia cakap kan, okeylah dapat rusa, tapi rusa berbelang kaki lah. Maksud pantun tu, kalau berguru ke palang ajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga tak kembang, nak kata batangnya dia kelopak tapi tak kembang. Maknanya apa? Contoh macam ni. Bukan si Razi. Mana Razi? Razi mana Razi? Tak ada. Rizal. Rizal mana Rizal? Angkat tangan Rizal mana? Rizal. Angkat tangan Rizal. Tak angkat je lah, janganlah takut. Rizal form apa Rizal? Form 3. Contohlah ni contoh. Rizal bukan nama sebenar. Rizal dia keluar sekolah, dia pergi universiti, tapi main-main, lepak-lepak dengan kawan. Sekali Rizal pesa dia teruk. Akhirnya tak ada tempat kerja nak terima dia. Lepas tu kejap kerja sini, kejap buat Grab, kejap ni, kejap Foodpanda, kejap macam ni, kejap kerja ni, kejap kerja cuci-cuci, kejap tolong kawan-kawan, kejap tolong buat, kejap pasang bendera lah, kejap pasang poster lah. Kerja ni macam tu je. Dia ambil kerja-kerja kencam. Lepas tu ada kerja kedui, tolong angkat dulang, tak apalah, dapat upah sikit, kerja kat hotel. Orang cakap, budak Rizal tu bukan dulu dia belajar sampai universiti. Itulah tu. Mungkin tak belajar tu betul kot. Ibarat bunga kembang tak jadi. Tapi saya doakan Rizal kau berjaya, insyaAllah, jangan risau. Ya, amin, mudah-mudahan. Tak, ni saya tunjuk contoh. Tu sebab kita kena belajar rajin-rajin. Pertama, jujur, tak faham cakap. Kalau malu nak cakap dalam kelas, jumpa cikgu personally dalam bilik guru. Cikgu ni sangat gembira kalau ada pelajar nak jumpa dia. Cikgu, saya tak faham cikgu. Sabar. Yang mana kamu tak faham? Tak apa, nanti cikgu tunjukkan. Yang mana kamu tak faham? Semuanya. Kalau semuanya cikgu kau pula mengarung, kau tahu. Apa yang kau buat dalam kelas aku selama ni budak? Oi. Tu sebab tak faham terus. Kalau ada benda tak faham, kena angkat tangan. Cikgu, saya tak faham cikgu ni. Yang lain pula, maaf lah. Saya baik dia tanya, aku pun tak faham benda tu. Patut macam tu fikir. Ataupun, apalah dia tak faham lah. Dengar jawapan cikgu. Sama tak dengan apa yang kita faham? Patutnya macam tu. Kita ni nak berjaya, biar berjaya sesama. Saya nak sekolah menengah Kebangsaan Sungai Rambai ni besok, pengumuman SPM buat dekat sekolah ni. Pengumuman keputusan SPM Kebangsaan Malaysia buat kat sekolah ni. Sebab budak-budak ni berjaya. 123 orang yang ambil exam tu, 321 dapat semua A. Pecahan tak wajar. Dengan cikgu-cikgu pun ambil pesa sekali rupanya. Kita nak macam tu. Masa tu kita happy. Result kita, pergilah mana-mana pun, kita boleh berjaya. Okey. Kemudian yang kedua, amanah. Tadi saya tanya cik tadi, mak ayah suruh pergi sekolah buat apa? Belajar. Ada ayah tu, kau keluar nanti pergi sekolah, cari jodoh yang elok untuk ayah ni. Ayah nak menantu yang baik-baik, kalau boleh yang sopan, yang tak tinggal solat. Ada? Tak ada. Semua suruh belajar. Ada mak cakap, nanti kau beli, kau pergi kerja, kalau kau tak rasa nak makan, kau isaplah rokok dan sebatang dua, tak apalah. Ada tak? Kalau tak ada, jangan langgar amanah tu. Jangan langgar amanah. La imana liman la amanatalahu, wala dina liman la ahdalahu. Tak beriman orang yang tak menjaga amanahnya, dan tak beragama orang tak melaksanakan janjinya. Dah janji, dah dengar, pergi belajar betul? Ya. Belajar kat sekolah? Jangan main-main? Ya. Dah berjanji dengan mak ayah kita. Tapi kalau langgar janji itu, berdosa kau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab tak berkat. Seterusnya apa? Jaga hubungan satu dengan yang lain. Jaga hubungan dengan guru. Jangan sakitkan hati cikgu. Cikgu pesan suruh buat, cikgu larang jangan buat, jangan kita buat.
pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Apa cikgu pesan buat, cikgu larang jangan kita buat. Datang dari Padang Keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Cikgu suruh buat-buat tu sebab saya beritahu tu terang. Orang ingat bila saya ceramah ni cikgu kan, dia ingat bila saya bagi contoh ni, alah tu buat-buat cerita je. Wallahi contoh saya bawa tu, saya buat. Contoh saya kata, saya cari cikgu-cikgu lama saya balik. Betul? Saya lepak duduk dekat Pontian tu, cikgu saya tu upload dekat dalam dia punya media sosial, tunjukkan dia minum sup kambing dengan saya. Dia mengajar saya matematik darjah 3, darjah 4, darjah 5. Saya jumpa balik setelah 30 tahun tak jumpa. Saya jumpa dia makan tu. You ingat saya lagi Samsul? Dia ngajar saya matematik dulu, dia keluar dia sambung belajar, last dia pencen, dia dah pencen. Dia pencen pensyarah bahasa Inggeris Kolej Matrikulasi Paguh. Lepas tu saya cakap ada seorang pensyarah saya, baru-baru ni saya ceramah kat UiTM Puncak Alam. Saya ceramah kat UiTM Puncak Alam, saya kata saya tak pernah lupa pensyarah saya pun saya telefon. Kan dalam kereta tu, kalau tersedar tak tidur tak telefon lah. Terus telefon, hello puan sihat, saya call pensyarah yang pernah mengajar saya kan. Dulu dia siap tegur saya, lepas tu saya cakap, you buat apa sekarang? Saya ceramah lah. Ceramah? You ceramah apa pula? Lah dia tak tahu ke aku ceramah? Saya kata lah, saya lah Samsul Debat. You kan daripada universiti lagi kan, tak habis-habis gurau la ilaha illallah. Saya cerita ni, Puan Laila mengajar saya akaun dulu kat UiTM Melaka, lepas dia dah pindah Syalab, dan nak tunjukkan betul je cerita saya, dia datang kat dewan saya ceramah gitu, dan saya terus cakap, inilah Puan Laila yang saya sebut tu. Dia ada. Tu sebab saya cerita ni, saya cerita reality sebab supaya orang mudah dapat dan mudah faham. Saya share pengalaman saya sendiri. Saya dulu waktu sekolah rendah, sekolah menengah, saya bukan pemidato, saya bukan pendebat, bukan. Masuk di universiti, masuk yang diploma public admin dulu, saya sebilik dengan seorang sahabat roommate saya, nama dia Cik Khairul Azhan bin Cik Ahmad. Dia orang Kelantan, cakap Kelantan memang pekat, tapi bila dia berpidato hilang Kelantan dia. Saya admire dia betul. Saya sampaikan saya bercakap pun nak cuba jadi macam dia. Itu yang percubaan pertama saya tahun 1998. Saya cuba masuk dekat sekolah kebangsaan Kubu. Saya masuk pidato, saya try masuk, alhamdulillah tahun pertama saya masuk final negeri, tapi final negeri saya dapat hadiah saugati pen sebatang, pidato kenegaraan. Saya ingat lagi. Kemudian bila tak sampai setahun saya jadi juara kebangsaan. Debat pun saya masuk. Lepas tu masuk di peringkat degree, saya memang full. Saya masuk debat. Kebetulan pula dalam sukan saya dah injured, lutut saya dah sakit. Kalau tidak dulu di ITM Melaka memang game nombor 1 saya sukan takraw. Malam tadi baru sempat lepak dengan tim-tim takraw saya dekat yang banyak lepak dekat Gadik malam tadi, kita orang lepak dekat Simpang 4 malam tadi, jumpa kawan-kawan lama main takraw dulu. Akhirnya semua orang dah ada kejaya. Semua orang dah ada ni. Tapi kita dekat sini ni, cikgu-cikgu ni tekankan you all suruh belajar ni sebab apa? Sebab nak suruh you all berjaya satu hari nanti jadi manusia. Ada beza antara orang dengan menjadi orang. Ada beza. Orang dan menjadi orang ada beza. Tu sebab suruh belajar. Belajar rajin-rajin. Jaga hubungan satu dengan lain. Jangan sakitkan hati cikgu. Nak pula cikgu, kadang-kadang kita nak jadi apa? Contohlah nak jadi apa? Nak jadi doktor, subjek sains kena bagus, matematik kena bagus. Nak jadi peguam macam saya, nak jadi penasihat undang-undang, nak jadi legal advisor. Saya bayangkan saya jadi pegawai pendakwa, bawa kes-kes mahkamah untuk agensi kerajaan. Masa tu saya dapat tawaran, saya belum pun habis final paper saya. Saya try minta kerja, saya dapat. Tapi masa tu saya sorokkan degree saya. Saya cakap saya tak belajar, saya kata saya ada diploma. Dah dapat diploma, saya bagikan diploma tu sebagai asas rujukan untuk minta kerja, saya dapat tawaran kerja. Kemudian saya dah habis grad degree, baru saya bagi degree tu. Bila bagi degree, saya ditawarkan pula untuk naik pangkat tetap, dan kemudiannya saya ditawarkan jadi pengarah undang. Bawa kes-kes mahkamah. Jadi pengarah. Kan? Jadi pengarah selalu bincang soal dasar, mesyuarat bersama dengan bos-bos besar ni dekat federal dan juga peringkat negeri. Mana? Tapi nak capai semua tu, sudah. Nak capai semua tu kita kena usaha. Cubaan.
Kipas ni lain macam lah. Kan kita cerita bergurau nak mic ni kan. Mungkin dia bateri dah weak kot. Okey, jadi makna kata kita kena ubah diri kita, usaha untuk cubaan. Dia mic macam tu. Kalau mic tak ada wayar ni memang macam tu, dia liar sikit. Kalau ada wayar tu dia tertambat sikit. Cubaan. Testing 1 2 3, testing 1 2 3. Cubaan. Lain macam kan. Jadi okey, kalau tengok dari segi hubungan, jaga. Seterusnya apa? Percaya pada hikmah. Hari ni kita belajar kan. Saya tahu semua belajar macam aku ni buat apa pun lah. Saya semua suruh belajar. Rimas kan, orang suruh belajar. Mak suruh belajar, ayah suruh belajar, ni suruh belajar, rimas kan. Tapi percaya cakap saya, tanyalah ni yang abang-abang tingkatan 5, kakak tingkatan 5. Sikit je lagi. Besok kita keluar, buatlah apa yang kau nak buat. Saya cakap apa tau, sekarang ni lah macam saya kan hari tu, bila saya dah kerja, dengar ni dekat, ni cerita best ni. Bila saya dah kerja, saya memang cakap aku dapat gaji, aku nak beli semua benda yang aku tak dapat dulu. Aku dah belanja girlfriend aku makan. Betul. Masa tu baru cerita girlfriend. Sekarang kau duit pun mak bagi, kau nak ada girlfriend apa? Come on lah. Bawa bakul berisi limau, sangat berat payah nak jenjeng. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah. Duit belanja pun mak bagi, apa benda. Nanti dulu, sabar. Bila kita dah ada income, kita dah kerja yang baik-baik, dah ada kereta. Oh betul, girlfriend saya jadi isteri saya hari ni. Dulu kita masa belajar, dia pandang pun tak, sebab selenga. Apa pun tak ada. Lepas tu kau nak janji apa kan dia? Saya janji saya akan jaga awak sehingga ke hujung hayat saya. Kau apa pun tak ada. Tu maksud belajar. Betul. Dan saya cerita, bila saya dah kahwin, rumah buat macam mana yang kita nak. Termasuklah dekat rumah saya ada satu bilik khas, bilik untuk saya tengok balik movie. Saya ada DVD, VCD yang lama-lama tu, saya simpan nak tengok video tu dengan sound system yang power dekat bilik tu kan. Lepas tu siap ada PS5 bilik tu. Berapa harga PS5 masa saya beli tu? 5,000 lebih baru keluar. Sekarang dah 2,000 lebih, dekat 3,000 je. Beli, duduk dekat bilik tu, aircon, sound system kedap bunyi, kau main macam kau rasa dalam stadium betul. Tapi apa yang berlaku? Sampai sekarang aku tak sempat duduk dalam bilik tu, sebab sibuk nak ciamahkan kau je. Tapi saya dapat tak capai cita-cita saya? Dapat. Saya dapat satu rumah, alhamdulillah, bilik yang selesa, ada bilik air yang selesa, boleh relax dekat rumah, tengok TV besar dinding. Dah. Tak berapa nak beritahu you all, benda tu you all boleh achieve. Tapi caranya apa? Belajar. Saya cerita, ada satu kisah nak cerita. Ada seorang kawan saya, cikgu pun boleh ambil kisah cikgu. Seorang sahabat saya ni dulu, masa sekolah dulu, dia masa sekolah sama penuh, lepas form 3 dia tak nak sekolah sama penuh, dia rasa terkongkong, dia nak keluar sekolah biasa. Lepas sekolah biasa tu dia tak nak belajar kan, dia nak kerja. Dia alhamdulillah dia dapat kerja kilang. Kerja kilang, jadi supervisor, jadi apa, pangkat tinggi, dapat duit. Kalau kilang dulu, siapa kerja kilang base Korea, dia akan setahun 2-3 kali training kat Korea. Kalau kilang tu base Jepun, 2-3 kali training kat Jepun. Percuma pergi sana. Balik duit memang banyak. Masa tu saya yang sambung belajar ni fikir apa? Kenapalah aku tak kerja je. Saya fikir macam tu lah. Best lah dia pegang duit. Tapi apa berlaku pada dia? Masuk je tahun 97-98, banyak kilang-kilang mula tutup. Ada masalah kegawatan ekonomi.
Kawan saya balik ke kampung, buat kerja kampung. Kalau jenis beringat simpan duit, alhamdulillah. Kalau tak beringat simpan duit, tak tahulah jadi apa. Dia kerja kampung, pakaian dia dah lusuh-lusuh dah, kerja kampung. Saya nak cerita, sekali tu saya ceramah dekat satu daerah di Pahang. Saya jumpa kawan saya ni di Pahang. Saya turun daripada pentas, ceramah penuh, tengah penuh dengan ramai orang. Saya turun, saya nampak dia. Dia lamai-lamai saya. Lah kau, saya sebut nama dia. Saya tak nak sebut ke sini. Saya sebut nama dia. Dia terkejut, kau ingat aku lagi, Zul? Kau ingat aku lagi? Dia peluk saya, dia menangis. Lepas tu dia lap air mata dia sambil dia pegang saya, dia pandang anak dia. Sekarang percaya tak? Samsul Debat ni kawan ayah. Anak pun tak percaya bapaknya kawan dengan Samsul Debat. Sebab apa? Melihat kesusahan ayah dia tu. T-shirt dia buruk dengan suara tracksuit koyak-koyaknya. Tetap. Tahu tak apa dia pesan kat saya? Dia cakap, Samsul, kalau kau ceramah, tak kisah universiti ke sekolah ke kolej, kau pesanlah kat budak-budak tu, suruhlah dia belajar, jangan jadi macam aku. Anak aku ni pun aku penat nak push dia supaya dia belajar. Menyesal. Hari ni kau main-main dengan kawan. Betul, kawan gelak kau ramai ni. Ramai. Tapi besok bila tengok kau susah, kau menanggung kesusahan tu sendiri. Itu yang mak kau suruh tolonglah, belajarlah. Sebab apa? Mak ayah kau fikir kalau dia mati besok, dia yakin yang anaknya boleh hidup dengan sendiri dengan baik. Tu dia. Hikmah, belajar rajin-rajin. Tuhan akan bagi ganjaran pada kita. Orang Arab pun ada janji, manjadda wajada. Siapa yang berusaha pasti berjaya. Seterusnya, tanggungjawab. Jangan salahkan orang. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa tak siap kerja? Kawan ambil buku saya. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Kamu bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah, pening kepala. Semua salahkan orang. Kemudian positif cikgu. Okey kelas, buat latihan muka surat 8 sampai surat 20. Ya Allah, banyaknya. Terima kasih cikgu, tak boleh banyak lagi ke? Positif. Sikit sangat ni cikgu. Biasa kan 30 muka surat. Kenapa 20 aja? Macam tu. Tak, dia tu menyindir nama tu kan. Kemudian kita kena ikhlas. Bila ikhlas, Tuhan akan bagi ganjaran kepada kita. Dan begitu juga kepada staf-staf yang ada. Staf-staf, para pelajar, cikgu-cikgu. Pertama, saya nak bawa apa yang dipesan oleh Abu Lais As-Samarkandi dalam kita belajar, dalam kita bekerja, dalam kita mendidik. Pertama, tolong jaga apa? Jaga lisan kita. Jaga lisan kita, lidah kita, apa yang kita cakap dan apa yang kita tulis, tolong jaga. Sebab ulama terdahulu menggambarkan apa yang kita tulis itu dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Sama je. Tolong jaga. Dan jaga adab. Ya. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Jaga. Ya. Jaga lisan. Nombor satu, kata Abu Lais As-Samarkandi. Daripada cakap benda-benda tak baik, cakap benda yang baik, cakap benda yang ada ilmu, ataupun kongsikan ilmu, ataupun lebih baik diam, kata Nabi. Abu Lais As-Samarkandi kata yang kedua, jaga apa? Jaga mata. Pandangan mata, pandang yang elok-elok, pandang yang baik-baik, jangan pandang yang tak baik. Ketiga, jaga hati. Jangan tamak, jangan sombong, jangan dengki, jangan. Buang perasaan-perasaan tak baik. Keempat, yang keempatnya kena jaga apa? Jaga perut. Jaga perut tu maksud apa? Jangan benarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Jangan benarkan benda-benda yang memudaratkan masuk ke dalam perut kita. Yang kelima, jaga apa? Jaga tangan. Tangan kita banyakkan bantu-membantu satu dengan yang lain. Niatkan kerja sebagai satu ibadah. Belajar niatkan sebagai satu ibadah. Seterusnya, jaga apa? Jaga kaki. Kaki maksudnya melangkah ke tempat-tempat yang baik. Jangan melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Seterusnya, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Hijrahlah kita, berubah menjadi seorang pekerja, menjadi seorang pelajar yang lebih baik. Sebab Nabi kata, hijrah itu juga adalah perubahan daripada buruk pada baik, baik pada lebih baik, dan lebih baik kepada lebih-lebih baik. Ubahlah kita. Apa niat kita tu kita dapat. Aku datang sekolah, aku nak main-main. InsyaAllah kita akan dapat main-main.
Aku datang sekolah ni, aku nak bully budak. Kita kan nampaklah bully budak. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nabi kata, barang siapa yang hijrahnya kerana dunia atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Ya? Kepada para pelajar, ingat, bila kita belajar jangan cakap cukup dah tu, okey lah tu, janji lulus. Itu bukan budaya dia. Seorang ahli falsafah pernah sebut, gantung cita-citamu itu tinggi di atas langit, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita-citamu itu di atas busut, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Saya ulang balik, gantung cita-citamu itu tinggi di atas langit, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tapi jangan digantungkan cita-citamu itu di atas busut, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut tu dengan laut, tapi dah dia cakap macam tu, aku ulang aje lah. Maksudnya tu, target kena tinggi. Macam saya kan, saya dulu target ambil diploma, sambung belajar. Tak boleh, aku nak degree, buat degree. Macam saya masuk pertandingan kan, bila saya pergi pertandingan pidato debat, saya pergi, aku pergi bukan setakat nak masuk final je, aku nak champion, saya kata. Masa tu saya masih belajar dekat universiti. Saya pergi wakil Negeri Sembilan, wakil Kuala Pilah mula, Kuala Pilah, lepas tu wakil Negeri Sembilan, wakil Negeri Sembilan, lepas tu wakil Zon Selatan. Zon Selatan saya beat Melaka dan saya beat Selangor. Lepas tu dekat final kebangsaan saya beat Kedah dan wilayah Persekutuan. Oh, masa tu dengan duit best speaker pun pendebat terbaik pun saya dapat, juara kebangsaan pun saya dapat. Saya kumpul duit debat ni, saya kahwin dengan duit debat. Betul. Saya tak main lah. Setakat masuk, janji masuk. Dia bukan kita, itu bukan attitude yang patut ada pada diri kita. Saya masuk pertandingan pidato Islam Hadari. Zaman tu Perdana Menteri dia Tun Abdullah Ahmad Badawi. Saya ingat lagi Islam Hadari, kalau ingatlah dulu kan. Masa pertandingan pidato tu dia undi, daripada 10 prinsip Islam Hadari tu saya dapat tajuk ni. Tajuk tentang ilmu. 10 tu, maaf, nombor 3 daripada Johor, markah dia 76 markah. Nombor 2 daripada Sabah, markahnya 77 markah. Saya mesti jadi champion 96 markah. Saya tinggalkan berapa jauh markah. Sebab nak buat yang terbaik. Bukan sekadar pergi syarat-syarat aja, janji ada. Okeylah, janji siap. Apalah cikgu ni, apa lagi? Jangan nak jadi galus yang ngam-ngamnya, galus, gagal lulus. Dia mesti capai yang terbaik. Itu saja. Tak ada pilihan. Mesti baik. Jangan jadi bunga kembang tak jadi. Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di dahan mati. Sudah resam orang tak berilmu. Ibarat kayu lurus dibuat titi, kena lanyak je ke orang. Faham? Begitu juga, jangan cakap pada diri kita, aku rasa aku tak boleh lah. Kadang cakap, aku ni tengok adik-beradik aku lembab semua ni, aku rasa aku sama kategori lembab ni. Jangan macam tu. Selagi belum berjuang, jangan kita mengaku kalah. Buat dulu, kita boleh berjaya, insyaAllah. Tak ada siapa yang tulis. Saya sendiri, satu soalan yang tak boleh dijawab oleh keluarga saya sampai sekarang. Mak saya kata, saya ceramah ni, siapa ni ikutnya? Tak ada dalam keluarga saya yang jadi penceramah ni. Tengok 3-4 keturunan, tak ada. Tak ada. Tapi kita boleh buat. Tak ada dalam keturunan berlakon, lagi tak ada. Berlakon saya, ayat. Ya. Tak pernah ada dalam keluarga saya yang sampai achievement macam ni. Tak ada. Tapi kita buat ni bukan kata kita nak belagak dan sombong, tak. Supaya jadi inspirasi supaya orang lain pun buat. Kalau saya boleh buat, kenapa yang depan saya ni tak boleh buat? Saya dulu daripada diploma, kan saya kata saya masuk degree, ambil law, paper yang paling susah sekali, saya dapat 3.68 masa tu. Saya langsung dilantik oleh Chancellor, Naik Chancellor sebagai Presiden Kelab Anugerah Dekan masa tu. Dapatlah 2 sem. Lepas tu dah hilang anugerah dekan tu. Sebab bukan senang kan. Tapi tak apalah, saya tak naklah beralasan, tapi saya sempat kecapi benda tu. Nanti kita naik hantar pentas. Saya beritahu adik-adik semua bila kita pergi kat pentas dekat universiti, waktu convocation, naik hantar pentas, kita terima scroll daripada Chancellor bagi kita punya sijil degree, diploma kita. Kita pegang, kita jalan, kita nampak mak ayah kita kat bawah tu. Itulah rasa saat kau akan rasa bersyukur yang kau belajar dulu. Itulah cara nak berterima kasih pada mak ayah kita. Mak ayah bukan nak duit kita. Dunia kat luar tu makin mencabar. Rumah bukan makin murah.
kereta-kereta yang kau nampak, kereta mewah tu, kalau saya tanya mesti nak kereta besar. Siapa yang nak? Kau ada target? Saya keluar besok, saya target nak sangat beli kancil. Ada? Tak ada kan? Kau nak pakai kereta apa, dik? Kau target nak pakai kereta apa besok? Dah besar. Oh, tengok Alphard. Saya pakai Alphard kat rumah tahu berapa bayar sebulan? Siap dengan leather seat, siap dengan Alpine, sound system je 25,000 tau. Berapa harga sebulan bayar kat bank? 2980. RM20 lagi nak 3,000. Tu baru satu kereta. Tu yang tu. Yang ikut tadi semua saya bayar. Tak nak beritahu apa? Boleh tak bayar? Boleh bayar. Macam mana cara dia? Ilmu. Belajar. Besok kalau nak bawa girlfriend pergi, nak bawa wife kita, nak bawa anak bini makan kat mana? Cakap. Ya, jom lah kita makan kat situ. Jangan, mahal. Nak makan dekat sini, nak makan K-fry, nak makan Kyokchon. Siap.